alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan imam, pengurusi dan juga ahli jurukuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita berkesempatan untuk berada dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Majlis ilmu, ceramah, kuliah khusus yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Khalid As-Suwaidi daripada Tarim, Yaman, ya, yang merupakan mudir di Madrasah Ar-Razi di Batangkali. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Syekh untuk memulakannya. Tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mustahiqqu lil hamdi wath thana'. ونشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل بالفضل والثناء ونصلي ونسلم على نبي الهدى الرحمة المهداة والنعمة المسداة فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد أيها الحاضرون معنا في هذا السورة المبارك أساتذة، معلمين، إمام مسجد، ناظر المسجد، حاضرين، حاضرات، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل المبارك الأستاذ زكي حفظه الله ورعاه، والشيخ الفاضل الذي كان بسبب وجودنا الحاج نظري حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana kita semua dapat berhimpun dalam surah yang penuh dengan keberkatan ini. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, para asatizah, ahli jurukuasa masjid, yang tidak dilupakan juga kepada Tuan Haji Nazri yang menjadi asbab untuk kita berhimpun pada pagi ini semua. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الحاضرون جميعا، يتكرر اللقاء معكم في هذا المكان المبارك، ولله الحمد على التزاور والتواصل والإخاء في الله. Tuan-tuan, alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat Allah Ta'ala. Kita dapat bertemu dalam kesekian kalinya di surau yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, dan syukur setinggi-tinggi, banyak-banyak kesyukuran di atas nikmat persaudaraan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala ini. Wa nahnu ya'lamu Allah anna nuhibbukum min qulubina, fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an tudim hadhihi al-mahabbah wal ukhuwah min ajli Allah wa fillah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya kalian semua berada dalam hati saya. Saya sentiasa teringat kepada kalian, dan mudah-mudahan hubungan persaudaraan ini akan berkekalan sehingga bila-bila semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم إنا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أكرمنا وإياكم من نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. Kemudian kita juga memanjatkan kesyukuran ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kurniaan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga banyaknya. Ni'matul Islam an'ama Allah biha alaina wa hiya a'la wa ajall wa a'zam ni'mah. Iaitulah nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, paling besar dan paling mulia. Tusbihu wa anta taqulu la ilaha illallah wa tumsi wa anta taqulu la ilaha illallah wa baina dhalik tataqallabu fi la ilaha illallah wa ghayruka ya'ishu fil dhalam wa fil jahli wa fil kufr. Iaitulah nikmat di mana kita boleh mengucap kalimat la ilaha illallah di pagi harinya, di petang harinya, dan juga di antara waktu-waktu tersebut, sedangkan masih terdapat di kalangan hamba-hamba Allah yang tidak pernah mengetahui kalimat tersebut. Fahya a'la wa aghla ni'mah ikhtaraha Allah laka ayyuhal muslim. Yang mana kalimat boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah merupakan nikmat yang paling tinggi, bernilai dan paling berharga, yang mana Allah Ta'ala pilih kita untuk diberi nikmat tersebut. Walau alimna nafas min ahli la ilaha illallah nafas wahid lawazan 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bi alaf muallafah min ahli al-kufri wal dhalal nafas rajul muslim wahid. Tuan-tuan, andai kata kita timbang nafas seorang manusia muslim yang mengucap la ilaha illallah dengan seluruh manusia yang kafir, نعم ثم نحمد الله بعد ذلك على نعمة العافية بعد نعمة الإسلام. Sudah tentulah
nafas yang satu milik orang Islam itu lebih berat berbanding dengan seluruh tubuh orang kafir. Kemudian kita juga memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan yang telah dikurniakan kepada kita. Ni'matul afiyah allati hiya min aqlan ni'am wa ajalluha walaula al-afiyah ma jalasna. Iaitulah merupakan antara sebesar-besar dan juga setinggi-tinggi nikmat, kerana kalaulah tidak kerana kesihatan yang baik, nescaya kita tidak dapat berhimpun pada pagi ini. Wa man arada an ya'rif ni'matil afiyah wa qimataha falyadhhab ila amakin al-marda wal mustashfayat yara 'ajab al-'ujab min al-amrad al-kathirah wal awbiyah al-muntasirah فيحمد الله ويزيد الله شكرا على هذه النعمة التي أعطاه الله إياها. Sesiapa yang ingin melihat nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, pergilah melawat ke tempat-tempat yang dipenuhi dengan penyakit, hospital, klinik, rumah-rumah sakit dan sebagainya. Kalian akan lihat betapa takjubnya dengan penyakit-penyakit dan juga wabak-wabak yang sedang berlaku hari ini, sehingga kita tidak akan lupa mengucapkan kalimat puji-pujian kepada Allah Ta'ala di atas kesihatan yang telah dianugerahkan kepada kita hari ini. Nahnu fil ni'mah wa la nash'uru biha. Kita dalam keadaan lautan nikmat sedangkan kita tidak pernah menyedarinya. Nahnu fil afiyah wa la nudriku haqiqataha. Kita dalam keadaan yang penuh dengan kesenangan, dalam keadaan kesihatan yang baik, tapi kita tidak menyedarinya. Fahal hamidna Allah wa qulna sabahan wa masa alhamdulillahilladzi afaitana wa syafaitana ala kathirin minal amrad. Adakah kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kesihatan yang diberikan kepada kita itu di pagi dan petang hari, yang telah menjadikan kita selamat sejahtera daripada segala jenis penyakit yang mendatang? Hal syakarna Allah hatta yuzidana Allah. Adakah kita telah menunaikan tanggungjawab bersyukur kepada Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala akan menambahkan lagi nikmat tersebut kepada kita? Ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala fayruz. هذا الفيروز إنما هو جند من جنود الله ولم يكن شيء أمام عذاب الله وأمام ما أرسله الله على الأمم السابقة من طوفان ومن جراد ومن قمل ومن ضفادع ومن أشياء على بني إسرائيل. ونرى الآن الصحف والمجلات والكتب والدول تحذر وهو أمر بسيط. Hari ini Allah Ta'ala telah menghantar kepada manusia hari ini sejenis virus, yang mana virus ini merupakan salah satu daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ianya tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan amaran-amaran, dengan azab-azab yang telah Allah Ta'ala hantarkan kepada umat-umat yang terdahulu, daripada taufan, daripada belalang, katak-katak dan sebagainya yang memusnahkan kehidupan umat manusia, umat dahulu. Sehingga dengan virus yang kecil ini, yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan musibah umat-umat terdahulu, seluruh negara, seluruh dunia yang daripada hari ini memberi amaran terhadap bahaya virus yang sedang melanda ni. Ana awajjih lakum soalun kullakum. Saya nak tanya satu soalan kepada kalian semua. Hal kullana nakhafu min hadzal waba? Adakah kita semua merasa takut dengan wabak ni? Aina al-jawab? Ada jawapan tak? Al-jawab al-kullu yakhaf. Ya, jawapannya ialah semua orang merasa takut dengan wabak tersebut. Limadha? Lianna al-kull haris 'ala al-'afiyah yuridu an yatamatta' bil-'afiyah was-sihah. Kenapa? Kerana setiap orang inginkan kesihatan dan ingin menikmati dengan kesihatan. Yuridu an ya'budallah wa an ya'isha fi hadhihi al-ardh. Dan ingin untuk menyembah Allah Ta'ala, berbakti kepada Allah di atas muka bumi ini. Lakin amam hadzal khauf uridu an utamminukum alla khauf wala galaq. Dalam ketakutan ini saya ingin tenangkan kalian semua bahwasanya kita tidak perlu merasa takut dan gemetar. Qulu limadha taqul anta la khauf wala qalaq wa huwa muntashirun fil alam? Bagaimana kita boleh tidak rasa takut dan gemetar sedangkan wabak ini tersebar ke seluruh dunia? Ana atakallam an thiqatil muslim wa aqidatuhu wa silatuhu billah. Aku bercakap dan yang berdasarkan kepada akidah seorang muslim
dan juga hubungan dan juga keyakinannya yang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqidatul muslim wal mu'min billah ya'lam anna al khair wasyarr wal amrad wal asqam kulluha muqaddarah min Allah. Akidah Islam menetapkan bahawasanya seluruh kebaikan dan juga keburukan, seluruh apa yang menimpa kita kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqidatuna ka sunnah wa jamaah la yataharrak mutaharrik wa la yaskun sakinun fil ardi was sama illa bi ilmillahi wa qadarih. Akidah kita juga mengatakan, akidah ahlu sunnah mengatakan tidak bergerak sesuatu yang bergerak dan tidak diam sesuatu yang diam. Semuanya berlaku dengan ketentuan dan juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza qaddara Allah hadzal marad ala syakhs walau kana 'indahu al-himayah wa 'indahu az-zujajat wa 'indahu al-aghni'a wa 'indahu al-kammamat wa 'indahu jami'u wasail as-sihhah wa arada Allah an yasilih sawfa yasiluhu. Apabila Allah Ta'ala menginginkan, menentukan bahawasanya virus yang berbahaya ini akan sampai kepada seseorang lelaki, pasti dia akan sampai kepada lelaki tersebut walaupun dia memakai segala jenis alat penjagaan, pemeliharaan, protection dan sebagainya. Insan laysa muqaddar alaihi al-marad walau kana fi wasat al-waba wa 'inda ahli al-waba, lakin Allah subhanahu wa ta'ala lam yusallit Allah alaihi walau ijtama'a ahlu ad-dunya كلهم ووضعوا الفوز داخل جسده وأدخلوه في جسده والله لا يريد ذلك ما استطاعوا. Andai kata seseorang itu hidup di tengah-tengah orang yang dijangkiti sakit tersebut, walaupun dia hidup dalam kalangan orang-orang yang terdapat penyakit tersebut, dan andai kata Allah Ta'ala tidak menginginkan kepadanya untuk dikenakan kepada penyakit tersebut, andai kata seluruh dunia ingin menimpakan penyakit itu kepadanya, bahkan cucuk virus itu masuk kepadanya, dan kalau Allah Ta'ala tak ingin dan tak izinkan, pasti dia tidak akan dimudaratkan dengan penyakit tersebut. Li'annahu ja'a fi hadis Rasulullah SAW ad-dalil walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dalil dan buktinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi telah menyatakan bahwasanya andai kata seluruh manusia berhimpun untuk memberikan kepada kamu sesuatu manfaat, nescaya kamu tidak akan dapat manfaat tersebut kecuali dengan sesuatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Wad dalilu fil hadis aidan walau ijtama'u kulluhum ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Begitu juga Nabi pernah menyatakan andai kata seluruh manusia berhimpun untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu perkara, nescaya mereka tidak akan mampu memudaratkan kamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ke atas kamu. Hal fahimtu? Jelas ya tuan-tuan? Idza alimna anna an-naf' wad-darr bi yadillah falimadha nakhaf? Kalaulah kita meyakini seyakin-yakinnya bahawa manfaat dan juga mudarat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kenapa perlunya takut? Idza alimna anna al-umur bi yadillah limadha naqlaq? Kalau kita meyakini seluruh perkara berlaku dengan ketentuan dan qudrat Allah Taala, kenapa kita masih merasa takut dan risau? Idza alimna anna mudabbir al-kaun wal kainat wahid ismuhu Allah falimadha najza'? Kalaulah kita meyakini bahawasanya pentadbir alam semesta ini, seluruh alam ini di bawah pentadbiran Tuhan yang satu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita masih merasa gelisah? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbuhu thalath da'awat. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Qala Allahumma la taj'al ala ummati sinin, yani kas-sinin al-ula, la ta'akhudh ummati bis-sinin ay bil qahti wal jadb. Nabi memohon, ya Allah, janganlah dimusnahkan umat aku seperti mana dimusnahkan umat-umat yang terdahulu melalui kemarau yang panjang. Wad-da'watu tsaniyah, Allahumma la ta'khudh ummati bi bala wa la tu'adzibuha fid dunya. Doa yang kedua, Nabi memohon, ya Allah, janganlah umat aku diazab dengan bala dan janganlah mereka diazab di dunia ini.
فاستجاب الله له الدعوتين قال والثالثة يا رب وألا تجعل بأس أمتي بينهم قال أما هذه فلا يا محمد فاستجاب الله له الأولى والثانية بمعنى أن الله لا يسلط على هذه الأمة أمة رسول الله بلاء في الدنيا يأخذها بمعنى عذاب. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan kedua-dua permintaan Nabi. Adapun permintaan yang ketiga, Nabi memohon, ya Allah, janganlah dimusnahkan umat ini melalui perpecahan dan juga pergaduhan sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala memakbulkan dua permintaan Nabi dalam arti kata bala dan wabak yang menimpa umat ini tidak akan mubah, tidak akan terjadi, tidak akan meratai seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan berlaku. Lau ta'ammanna ma fil Qur'an la ra'ayna ma hasala ma'al umamus sabiqah min azab fid dunya lakafana ma fil Qur'anil Karim. Tuan-tuan, kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim tentang ayat-ayat menceritakan tentang musibah dan juga bala, azab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka sebagai azab, musibah sebagai azab di dunia. قوم نوح لما كذبوا أرسل الله عليهم الماء فأغرقهم في الدنيا كلها حتى طلع الماء وعلى 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 وارتفع حتى رؤوس الجبال حتى كانت الدنيا كلها طوفان وبلاء وماء. Tuan-tuan, kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, apabila mereka menentang dan menolak dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala utuskan kepada mereka banjir yang besar, banjir yang tinggi, naik airnya menaik sehinggalah sampai kepada puncak gunung. Seluruh dunia tenggelam dengan air sebagai azab kepada umat Nabi Nuh yang menentang ajarannya. Ad lamma kadzabu wa khalafu amrullah subhanahu wa ta'ala arsalallahu alaihim ar-rih qala Allah ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah fakanat ar-rih ta'khudhu mazari'uhum wa ta'khudhu buyutihim wa tadribu ba'dhuhum ila ba'dhin hatta ahlakatuhum. Kaum Ad, apabila mereka menentang dan juga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala musnahkan mereka dengan angin yang dihantarkan kepada mereka, sehinggalah Al-Quran mengatakan kalian melihat mereka itu menjadi seperti pohon-pohon kurma yang mati, yang tidak ada, yang tinggal tunggul-tunggulnya sahaja. Angin yang memusnahkan tanam-tanaman mereka, sehingga hari ini tidak ada suatu pun di kalangan umat Nabi kaum Ad yang masih berbaki tinggal kepada kita. Qaum Salih arsalallahu alaihimus sayha. الصيحة صيحة من الله سبحانه وتعالى وقد كانت بيوتهم محصنة في وسط الجبال لأنهم عندما رأوا قوم عاد على أنها أخذتهم الرياح وأهلكتهم نحتوا من الجبال كما قال الله وينحتون من الجبال بيوتا فارهين فجعلوا من الجبال بيوت أرسل الله عليهم الصيحة فصعق كل أهل الأرض جميعا فماتوا. Tuan-tuan, kaum Nabi Allah Saleh, apabila mereka datang kemudiannya selepas dimusnahkan kaum Ad, maka melihat bagaimana Allah Ta'ala memusnahkan kaum Ad dengan angin yang dihantar dengan taufan yang sangat kuat. Lalu mereka membina rumah-rumah tempat tinggal mereka di dalam bukit-bukit, dalam gunung-gunung, sebagai suatu penjagaan jangan sampai mereka juga dimusnahkan begitu. Allah Ta'ala hantarkan suatu suara jeritan yang sangat kuat. Walaupun mereka berada di dalam gunung-gunung yang memelihara mereka, semuanya musnah, hancur, mati, kaku apabila mendengar suara jeritan yang sangat menakutkan itu. Bani Israel aghraqallahu bihimul bahr lamma kadzabu Musa Fir'aun wa man ma'ahu ibtala'ahumul bahru kulluhum faghariqu jami'a. Tuan-tuan, di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala musnahkan Fir'aun dan seluruh tentera-tentera yang bersama dengannya, ditenggelamkan dalam air lautan yang sangat luas.
Qarun wa man ma'ahu qala Allah fakhasafna bihi wa biqaumihi al-ardh. Itu juga dengan Qarun yang ditenggelamkan ke dalam bumi dengan seluruh apa yang dia miliki bersama-sama dengannya. Fa jami'ul anbiya wa man kadzdzab arhalallahu alaihimul 'uqubah fid dunya. Seluruh nabi-nabi kita lihat tuan-tuan, orang yang menentang mereka semuanya diazab oleh Allah Taala di dunia ini. Lakin ummati Rasulillah bi barakati Rasulillah takaffala Allah an la yu'adzibuha fid dunya abada. Adapun nisbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan dan juga keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memberi jaminan kepada baginda Nabi yang Allah Taala tidak akan mengazab umat Nabi Muhammad di dunia ini. Wa ma narahu al-yawm min awbiyah innama hiya ibtila'at basitah wa sawfa tazul. Adapun yang kita lihat hari ini, wabak-wabak musibah yang berlaku pada umat Muhammad, itu merupakan antara musibah dan juga ujian Allah Subhanahu wa taala yang akan berlalu. Wa man usiba min ahli al-islam biha wa huwa mu'min falyahmadallah ala bala'illah fa innaha syahadatun lahu binallah. Adapun sesiapa sahaja di kalangan orang mukmin yang ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan mana-mana penyakit di atas muka bumi ini, bertasbih dan bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, andai kata dia mati dengan penyakit yang ditimpakan kepadanya, itu merupakan syahadah sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas kesabarannya menanggung ujian Allah taala tersebut. Subhanallah, amrul muslim lahu khair in asabathu syarr أو أصابه خير فهو كله خير من الله. فلو أصيب مسلم بهذه الأمراض في ظاهر الأمر أنه بلاء، لكن في حقيقة الأمر أنه خير وأنه من الله سبحانه وتعالى بلاء، فيطمئن ويرضى ببلاء الله ويشكر الله على ما أصابه يجازيه الله الخير والجنة والشهادة. Tuan-tuan, Maha Suci Allah Ta'ala menjadikan seluruh urusan mukmin semuanya baik dan elok. Andai kata dia ditimpa dengan sesuatu musibah dan bala, maka manusia muslim tadi akan menerima ujian dan bala tersebut dengan bersabar kepada Allah Ta'ala, memuji kepada Allah Ta'ala dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Andainya dia meninggal dengan ujian tersebut, maka Allah Ta'ala di atas kesabaran dan keredaannya menanggung segala ketentuan Allah Ta'ala tadi, maka akan membalasnya dengan ganjaran pahala melipat kali ganda. Dianggap sebagai syahid di sisi Allah Ta'ala dan diberi syurga di sisinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladhi yakhafu min hadhihi al-ashya fi hadhihi ad-dunya huwa al-kafir alladhi laysa lahu iman ولا صلة برب العالمين سبحانه وتعالى ومن أجل الدنيا تعب وسهر لأنه يرى أنها مستقبله وليس له مستقبل آخر. قال الله في القرآن ولتجدنهم أحرص الناس على حياة فأهل الكفر والضلال هم حريصون على هذه الحياة. أما المسلم هو يرى أن هذه الحياة إنما هي عبور، إنما هي ساعات، إنما هي أيام وليالي ثم ينتقل إلى الآخرة إلى الجنة إلى رضوان الله. Tuan-tuan, yang takut kepada wabak, yang takut kepada musibah yang menimpa di dunia ini hanyalah orang kafir sahaja, yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala, yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan Allah pentadbir dan pencipta alam semesta. Kerana mereka adalah manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi ini, hidup siang dan malam hanya memikirkan kehidupan dunia, dan mereka tidak mempunyai matlamat yang lain selain untuk seronok, suka, gembira di atas keduniaan ini sahaja. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya orang kafir, kamu akan dapati orang kafir itu sangat-sangat menginginkan hidup di dunia ini, kerana kehidupan mereka, kehidupan dunia adalah matlamat utama mereka. Sedangkan bagi orang mukmin yang muttaqin, itu meyakini dengan Allah Subhanahu Taala, mereka melihat kehidupan dunia ini sementara sahaja, dia merupakan suatu proses yang akan mereka lalui, yang akhirnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, yang nanti di sana adalah syurga yang kekal abadi di sisi Tuhannya Rabbil Alamin. Al-Muslim la yufakkir illa fi mustaqbalah.
تعرفون أين مستقبل المسلم؟ أنا أسألكم سؤال وركزوا معي، أين مستقبلكم؟ Tuan-tuan, orang Muslim, tuan-tuan, dia tidak memikirkan melainkan tentang masa depannya. Ini adalah masa depan orang Islam. Tuan-tuan, saya tanyakan kepada kalian satu soalan. Beri perhatian pada soalan ini. أين الجواب؟ أين مستقبلنا نحن المسلمون؟ Di manakah, apakah dia masa hadapan kita orang Islam? أنا أجيبكم على هذا السؤال. Saya yang akan jawab soalan ini. مستقبلنا الحقيقي نحن مسلمون هو الجنة. Tuan-tuan, masa depan kita yang hakiki orang Islam adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. مستقبلنا الحقيقي نحن المسلمون كيف نلقى الله وهو راض عنا. Masa hadapan kita yang hakiki adalah pertemuan dengan Allah Taala dan Allah Taala redha dengan kita. مستقبلنا نحن المسلمون حقيقة كيف نخرج من هذه الدنيا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tuan-tuan, masa hadapan yang hakiki bagi kita adalah bagaimanakah kita akan mengakhiri hidup di dunia ini, keluar daripada alam dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لم يكن لنا مستقبل في الدنيا غير هذا وما نسمعه اليوم من الأفكار ابن مستقبل حياتك هذا فكر اليهود والنصارى. أما المسلم ابن مستقبل حياتك للآخرة، للقاء الله، للوقوف بين يدي الله، للعرض بين يدي الله، لرفع الدرجات، للمسابقة إلى رحمة الله وإلى رضوانه. Tuan-tuan, inilah masa hadapan yang sebenar bagi seorang mukmin dan muslim, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bina kehidupan kita bagaimana kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah taala, bertemu dalam pertemuan yang diridai oleh Allah taala, bukannya kehidupan yang sementara, membina kehidupan duniawi semata-mata, melupakan kehidupan akhirat. Itu adalah fikrah Yahudi yang nak memesongkan kehidupan kita daripada matlamat asal manusia muslim. أنا أسألكم سؤال، هل يخلد أحد منا ومنكم في هذه الدنيا؟ Tuan-tuan, saya tanya satu soalan. Adakah di kalangan kita ini yang akan kekal abadi selama-lamanya di dunia ini? هل يخلد أحد؟ Adakah sesiapa yang yakin yang dia akan hidup di dunia ini kekal selama-lamanya? كلنا موقنين أن لا يخلد أحد، أن لا بد من الموت ولا بد من لقاء الله. Semua kita meyakini yang kita tidak akan duduk di dunia ini selama-lamanya. Tidak pasti suatu hari ini kita akan bertemu yang namanya kematian dan akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. ما هو الواجب علينا كيف نستغفر الله وكيف نعرض أعمالنا أمام الله. Tuan-tuan, maka kewajiban kita adalah bagaimanakah pertemuan kita dengan Allah Taala akan berlaku dan bagaimana persiapan yang perlu kita buat, bagaimanakah nanti amalan kita akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وأنا أعطيكم في ذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا بهذه الأيام. كان يقول النبي إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام. لم يكن دعاء رسول الله للدنيا ولا لجمعها ولا لما فيها، وإنما للآخرة، ويصرف عقولنا كيف نستعد ونتهيأ للقاء الله وللأعمال الصالحة، فيلفت أنظارنا من أول لحظة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. Tuan-tuan, lihatlah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk jalan kepada kita, mengajar kepada kita tentang matlamat apa yang perlu kita lakukan. Seperti hari yang sedang kita lalui hari ini, kita sekarang berada dalam bulan Rejab. Nabi mengajarkan doa, ya Allah berkatilah kami dalam Rejab dan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan bantulah kami, bantulah kami di atas melakukan qiyam dan siyam, qiyamul lail dan siyam, puasa di dalam bulan Ramadan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi mengajar kita tentang urusan yang berkaitan dengan persiapan untuk pertemuan dengan Allah Ta'ala. Doa Nabi tidak pernah terkait dengan kemewahan dan kesenangan yang bersifat duniawi yang sementara ini. Apa yang Nabi ajak semuanya adalah
adalah untuk persiapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. البركة التي سألها رسول الله في هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يريد منها بركة الوقت حتى يستطيع المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة ويتزود لها خصوصا في رجب لأنه شهر حرام ويستعد لها إلى شعبان ثم يستقبل الموسم الكبير للمرابحة والمتاجرة مع أرحم الراحمين. Tuan-tuan, keberkatan yang dipohon oleh Nabi SAW kepada kita dalam bulan Rejab ini ialah barakatul waqti, keberkatan waktu dan masa, supaya kita boleh melakukan ibadat yang baik dan elok, berlumba-lumba melakukan ibadat dalam bulan Rejab, yang mana Rejab termasuk dalam bulan haram di sisi Allah Ta'ala, bulan yang ada kedudukan yang tersendiri, yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ibadat tersebut berterusan sampai ke dalam bulan Syaban. Dan apabila masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan bersiap sedia sepenuhnya untuk mengaut seluruh keuntungan yang disediakan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan, dan untuk kita berniaga dengan perniagaan yang paling menguntungkan bagi umat Muhammad ini yang disediakan dalam bulan Ramadan kelak. ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستقبل رمضان بقلوب فرحة، بقلوب مطمئنة، بقلوب مستبشرة، وهي متهيئة لهذا الشهر الموسم العظيم الذي تضاعف فيه الأعمال وترفع فيه الدرجات. Tuan-tuan, Nabi memberi peringatan kepada kita bagaimana kita perlu membuat persediaan dan menyambut kedatangan bulan Ramadan yang bakal datang tidak lama lagi ini dengan hati yang gembira, penuh seronok, disebabkan dengan nikmat-nikmat dan juga apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala di dalamnya, dengan hati yang penuh kegembiraan di atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad dalam bulan tersebut. كم لدينا مواسم في السنة؟ Tuan-tuan, dalam setahun berapa banyak musim yang kita lalui, tuan-tuan? موسم واحد في السنة 12 شهرا لكن فيها موسم واحد. Tuan-tuan, 12 bulan yang kita lalui hanya terdapat satu musim sahaja. كما أن هناك موسم للتاجر للتجارة عنده شهر يربح في السنة، أو لصاحب الزراعة موسم لزراعته، أيضا للأعمال الصالحة ولمضاعفتها وللفوز بالأعمال شهر واحد ألا وهو شهر رمضان. Tuan-tuan, seperti mana orang yang berniaga, dia ada satu musim, iaitu satu sahaja dalam perniagaan dia mencari keuntungan. Begitu juga orang yang bercucuk tanam, dia akan mengambil hasil daripada apa yang dia tanam tadi, hasil tanamannya. Begitu juga dengan orang yang beramal soleh, hanya ada satu musim saja, iaitulah musim untuk meraih seluruh keuntungan dan juga seluruh kebajikan dan kebaikan yang disediakan oleh Allah Ta'ala, iaitulah dalam bulan Ramadan yang akan datang ini. لو واحد مننا تاجر يشتغل بالتجارة الحاضرين Kalau kita orang yang berniaga hari ini, وهو يعلم أن له شهر في السنة يربح فيها حق السنة كلها، يدخل ما قصر عليه في الأشهر يدخله في شهر واحد. kalaulah dia mengetahui dalam perniagaan dia tu, dalam bidang yang dia berniaga, ada satu bulan dia boleh meraih keuntungan sebesar-besarnya yang dia tak mampu dapat dalam bulan-bulan yang lain. ما رأيكم كيف يبغى يفكر متى يصل ذلك الشهر ويحسب له، لأنه يعلم أنه يغطي خسارة السنة كلها في ذلك الشهر. Agak-agak tuan-tuan, apa yang akan dia buat, apa strategi yang akan dia lakukan, apa perancangan yang akan dia laksanakan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat kali ganda yang ada dalam bulan tersebut, yang kalau dia biarkan berlalu, maka dia akan mendapat kerugian yang paling besar dalam perniagaannya setahun tersebut. فلو أن التاجر هذا عندما جاء الموسم نام أو تكاسل أو قبل أن يأتي الموسم لم يعد تجارته ولم يجهزها ولم يرتبها، فكيف يكون يعني ربحه؟ مش معقول على أنه يكون بهذه الحالة. Tuan-tuan, andai kata datang satu bulan satu musim, yang mana musim tersebut
tiba-tiba musim yang paling menguntungkan kepada peniaga tadi, tiba-tiba dia tidur, tiba-tiba dia bermalas-malasan, bahkan dia tidak buat persiapan dan persediaan, tidak ada strategi untuk meraih keuntungan. Bukankah itu satu perkara yang tidak logik, satu yang tidak masuk di akal bagi peniaga yang begitu? Bal inna hadha at-tajir yuhasib nafsahu wa yuhayyi' ummalahu wa la yanam min al-lail illa qalila qabla al-musim li'annahu ya'lam annahu yahsud al-arbah al-kathira. Bahkan peniaga tadi akan bersiapkan strateginya, dia akan persiapkan pekerja-pekerjanya, bahkan mungkin dia tidak akan tidur malam kecuali sedikit sahaja untuk merancang apakah yang dia akan buat demi untuk mencapai keuntungan dan juga kejayaan yang berlipat kali ganda apabila datang musim keberuntungan tersebut. Yurattib tijaratuhu wa yuhayyi'uha hatta ta'ti ilaiha az-zaba'in fi awal mausim wa hiya jahizah. Maka dia akan mempersiapkan perniagaannya sebaik-baiknya, apabila datang saja hari pertama musim yang penuh keuntungan tadi, dia sudah bersiap sedia dalam keadaan yang full energy untuk menyambut kedatangan tersebut. Fa idza ista'adda min qabl al-mausim wajtahid sawfa yarbah al-arbah al-kathira. Kalau dia sudah buat persiapan sebelum datang musim tersebut, pasti dia akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Amma man tasahala wa takasal wa lam yurattib tijaratuhu wa lam yuhayyi'uha wa lam yasta'id laha hatta dakhala al-mawsim thumma 'inda dukhul al-mawsim sara ya'khudh at-tijarah wa yasta'inu min huna wa min huna yakunu ribhuhu qalil wa dha'if. Tapi kalaulah seorang itu tidak pernah membuat persiapan sebelum datangnya musim yang penuh untung tadi ni, maka bila datang saja waktu hari yang dijanjikan, hari yang menjanjikan keberuntungan dan perniagaannya, dia hanya akan berniaga sana sedikit sini sedikit, maka dia hanya akan dapat keuntungan yang sedikit berbanding dengan orang yang berlumba-lumba untuk cari keuntungan yang lebih. Fakadzalika al-muslim, an-nabi yu'allimuna kaifa nasta'id li istiqbal Ramadan biqawlihi Allahumma barik lana fi Rajab. Idzan ma huwa Rajab? Yuballigh wa Sya'ban. Idzan ma huwa Sya'ban? Wa madza ya Rasulullah ba'da Rajab wa Sya'ban? Qalu wa ballighna Ramadan. Al-maqsud min Rajab wa Sya'ban huwa isti'dadun fi qalbi al-muslim wa tahayyu'un fi ruhihi wa dhatihi wa dakhilihi an yuqabil hadhihi an-ni'mah wa hadhihi al-minnah wa hadhihi al-ibadah wa hadha al-mawsim bil istiqbal al-'azim. Tuan-tuan, lihatlah bagaimana Nabi mengajar kita. Allahumma ya Allah, berkatilah kami pada Rajab. Apa yang ada pada Rajab, tuan-tuan? Wa Sya'ban, apa yang ada pada Sya'ban? Lihatlah Nabi kata, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Yang diinginkan oleh Nabi ialah persiapan seseorang individu muslim, ruhnya, hatinya, dirinya, luar dan dalam menyambut kedatangan bulan yang disebut sebagai bulan Ramadan, yang dipenuhi dengan segala keberuntungan. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan satu bulan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala padanya dengan seluruh kebajikan dan kebaikan yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lainnya. Alladhi yusaffi qalbuh والذي يكثر من التوبة ويكثر من الأوبة ومن الاستغفار من الطاعات من الأعمال الصالحة في رجب في شعبان ودائما في قلبه رمضان. كيف يصل هذا المسلم فيكثر من العبادة ومن الدعاء؟ لا شك أنه يدخل عليه الموسم وهو في أتم الاستعداد والاستقبال له ويكون من أهل التوفيق فيه. Tuan-tuan, seseorang yang dalam bulan Rajab ini mempersiapkan diri dengan menyuci dan membersihkan hatinya, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala, diteruskan ibadat tersebut dalam bulan Sya'ban, apabila masuk saja bulan Ramadan, dia berada dalam keadaan yang sepenuh-penuh persiapan untuk menyambut bulan musim yang penuh dengan beruntung, yang penuh dengan kenikmatan yang paling agung yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Aidan Nabi qala Allahumma barik, wa lam yaqul Allahumma a'inna fi Rajab, walakin qala barik. إذن ما هي البركة التي علمنا رسول الله؟ هذه البركة وأشار إليها، إنها بركة الوقت، إنها بركة العمر، إنها بركة كيف تحاسب نفسك وتبحث عن هذه البركة، وقد يعاني المسلمون اليوم من البركة. Tuan-tuan, Nabi dalam hadis menyebut Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami. Nabi tidak mengatakan Allahumma a'inna, bantulah kami. Kenapa barakah, tuan-tuan?
Yang dimaksudkan oleh barakah di sini ialah barakatul waqti, keberkatan masa, keberkatan umur, keberkatan dalam berusaha mencari, menghisap dirinya sendiri, apakah kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada untuk ditampung dengan ibadat-ibadat yang boleh dilakukan, sehinggalah bila datang bulan Ramadan dia dalam keadaan siap siaga untuk menyambut bulan yang penuh dengan kemuliaan dan ketinggian itu. لو سألنا جميعا أنفسنا الحاضرين كيف البركة معنا في الوقت؟ الجواب البركة قليل، يمر اليوم والليلة ولا نقرأ القرآن، لا حساب ولا عتاب لأنفسنا. يمر اليوم والليلة ما في بركة معنا، ما استطعنا أن نأتي من الذكر من 100 من سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم أو صلاة على رسول الله. تمر الأيام والليالي لا بركة في المال، لا بركة في الوقت، لا بركة في الأولاد، لا بركة في الأعمار. لماذا؟ لأن انصرفنا إلى الدنيا. Tuan-tuan, kalau kita tanya hari ini terhadap diri kita sendiri, ada tak keberkatan dalam diri kita? Kita boleh merasai sendiri, tuan-tuan. Berlalu sehari semalam 24 jam, kadang-kadang kita tak mampu nak baca walaupun sedikit daripada Al-Quranul Karim. Kita tidak mampu nak berzikir walaupun seringkas subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tak mampu nak berselawat kepada Nabi SAW. Inilah yang berlaku pada kebanyakan orang Islam hari ini. Tiada keberkatan pada umur, tiada keberkatan pada masa, tiada keberkatan pada rezeki, tiada keberkatan kepada anak-anak. Kenapa jadi demikian? Kerana himmah kita, matlamat kita, seluruh hidup kita dihabiskan ataupun ditumpukan untuk mencari keberuntungan duniawi semata-mata. نعاني من قلة البركة وما عملنا لأسبابها. ما هي الأسباب التي نزعت منا البركة؟ Tuan-tuan, keberkatan hilang daripada kita kerana kita tidak memperhatikan asbab-asbab keberkatan. Apakah dia asbab-asbab yang boleh membawa keberkatan dalam hidup kita, tuan-tuan? إن أعظم سبب وأكبره الإقبال على الله سبحانه وتعالى وترتيب وقتك. هذا معنى البركة. Tuan-tuan, antara sebab yang paling utama yang boleh membawa keberkatan pada kita ialah berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyusun masa dan urusan diri kita untuk semata-mata mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang paling utama yang membawa kepada keberkatan dalam hidup kita. كيف تريد البركة في العمر أو في الوقت وأنت في اليوم والليلة لم تستطيع أن تفرق ولا ساعة من وقتك حتى تقرأ فيها القرآن. Tuan-tuan, bagaimana kita nak dapat keberkatan waktu dan masa kalau dalam masa 24 jam yang diberikan oleh Allah kita tidak pernah peruntukkan sedikit pun masa kita untuk membaca Al-Quranul Karim? كيف تستطيع أن تحافظ على البركة وتسألها من الله في أهلك، في زوجتك، في أولادك، في عملك وأنت لم تفرق وقت لذكر الله وللأذكار في الصباح والمساء؟ Bagaimana kita nak mendapat keberkatan dalam hidup kita, keberkatan pada ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, sedangkan kita tak beri sedikit pun masa kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, sama ada zikir di waktu pagi maupun zikir di waktu petang. اليوم نعاني من نقص في أكلنا وشرابنا وبيوتنا وكأن فلوسنا تنقص وكأن أشياؤنا تنقص ولم أحد يأخذها، لكن معنى هذا الأشياء انتزاع البركة وانتزاع الخير فيها لأن لم نذكر الله ولم نؤدي حق الله فيها. Tuan-tuan, hari ini ramai dengan kita yang merasakan kekurangan pada makan, kekurangan pada rezeki, kekurangan pada wang ringgit dan sebagainya. Sedangkan tidak ada sesiapa pun yang mengambil rezeki duit ringgit kita, tapi kita merasa kekurangannya. Kenapa jadi gitu? Kerana tidak ada keberkatan dalam rezeki yang kita dapat pada hari ini. حتى البركة في أجسامنا وأعمارنا قليلة، مصابين بالأمراض، منا من هو فيه الحمى، منا من هو فيه السكر، منا من هو فيه الأمراض يعني بعضها الخطيرة، بعضها السرطانات، بعضها سبب هذه الأمراض والأوبية. البركة انتزعت من أبداننا
علينا وصارت أبداننا معرضة لهذه الأوبئة. Tuan-tuan, begitu juga sehinggakan keberkatan ditarik dari tubuh badan kita, sehingga kita ditimpa dengan berbagai jenis penyakit, sama ada penyakit yang kecil maupun penyakit yang besar yang membahayakan, sehingga kan tubuh badan kita tidak punya keberkatan, yang tidak mampu dengannya, dengan penyakit-penyakit tersebut kita tidak mampu berbakti kepada Allah Ta'ala. Dalam arti kata lain, keberkatan ditarik dalam tubuh badan kita. كانت العافية في أبدان السلف الصالح. كان الواحد يأتي من الصلاة والسلام على رسول الله والأذكار في اليوم 20,000 ونحن 20 مرة ما نستطيع أن نقولها. إذن أين البركة؟ Tuan-tuan, salafus salih dulu diberi keberkatan dalam kehidupan mereka, kehidupan tubuh badan mereka yang sihat dan sebagainya, sehingga terdapat di kalangan mereka yang mampu untuk bersalawat dan salam kepada Nabi dalam sehari 20,000 kali seharian selawat dan salam. Sedangkan kita 20 kali pun kita tidak mampu untuk selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. كان الإمام الشافعي وهو بشر مثلنا، لا نقول أنه ملك منا، وإمام مذهبنا إذا دخل رمضان كم يقرأ من القرآن يا ترى؟ يقرأ 60 مصحفا، مصحف في الصباح ومصحف في الليل. Tuan-tuan, Imam Syafi'i, imam mazhab kita, dia adalah manusia biasa macam kita. Dia bukannya malaikat, dia bukannya orang yang lain dari kita tak. Dia adalah manusia yang sama dengan kita. Tetapi tuan-tuan, apabila masuk bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan dia boleh mengkhatamkan 60 kali bacaan Al-Quran. Siang sekali, dia habis setiap hari. Setiap hari 2 kali khatam Al-Quran. Siangnya 30 juzuk sekali dikhatam, malamnya 30 juzuk sekali dikhatam. عندما نسمع بهذا الكلام كأنه حلم، 60 مصحف، مصحف في الصباح وفي المصحف في المساء، عندهم بركة الوقت. Tuan-tuan, bila kita dengar cerita ni, mungkin ada di kalangan kita mengatakan, mana mungkin jadi macam ni, mustahil. Kita anggap benda yang ganjil dan pelik. Bagaimana seorang boleh khatam Quran sekali di siang hari, sekali di malam hari? Itulah keberkatan waktu yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada mereka. كان سيدي عبد الرحمن السقاف ما هو أعجب في اليمن من الأولياء الكبار، يقرأ 4 مصاحف في اليوم، مصحفين. لما سمع أن الشافعي قرأ مصحف في الصباح والمساء، هو قرأ مصحفين في الصباح أي في النهار، ومصحفين في الليل، 4 مصاحف في اليوم. Tuan-tuan, Sayyidi Abdul Rahman Al-Saqqaf itu salah satu yang menjadi keajaiban di bumi Yaman. Dalam sehari, tuan-tuan, dia baca Quran 4 kali khatam, 2 kali di siang harinya, 2 kali di malam hari. هذه البركة التي كانت في وقتهم. Tuan-tuan, inilah keberkatan yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. يبارك الله لهم فتكون الساعة كيوم. Tuan-tuan, diberi keberkatan kepada mereka 1 jam umpama seharian kepada mereka. أما نحن نزعت البركة في أوقاتنا حتى صار اليوم كأنه نصف ساعة وليس كساعة. Kita hari ini ditarik keberkatan dalam kehidupan kita. Sehari itu umpama sejam ataupun setengah jam saja kita rasakan. وقد قال النبي عن هذا في آخر الزمان يتكون السنة كشهر. Tuan-tuan, Nabi dah bagi peringatan tentang perkara yang sebegini. Di akhir zaman nanti, setahun umpama sebulan sahaja. ويكون الشهر كأسبوع. Sebulan umpama seminggu masanya. ويكون الأسبوع كيوم. Seminggu umpama sehari. ويكون اليوم كساعة. Dan sehari kita rasakan umpama 1 jam sahaja. وتكون الساعة كلحظة. Dan 1 jam kita umpama seperti sedetik daripada masa yang berlalu. ونحن فيها اليوم. Dan hari ini kita, tuan-tuan, نقول مسرع جاء رمضان، كأن رمضان عاد إلا قبل 2 أو 3. تمر الأيام بسرعة في آخر الزمان. tuan-tuan, bila masuk Rejab, kita dengar orang berdoa, kita kata, dah dekat dah dengan Ramadan. الشهر يدخل من أوله إلى آخره، عندما لم نحاسب أنفسنا يمر بالسرعة. Tuan-tuan, kita rasa Ramadan dekat dah nak sampai, sedangkan kita rasa baru berlalu saja Ramadan yang lalu. Inilah, tuan-tuan, sedangkan masa tu lalu sama 12 bulan tidak pernah berkurang, tapi kita rasa terlalu cepat masa yang datang dan berlalu dalam hidup kita hari ini. دخل رجب قبل أيام والآن فيه مقارب 20 يوم. متى دخل وهو الآن يودعنا؟ Tuan-tuan, Rejab dulu ni, waktu kita duk kira datangnya Rejab tu, beberapa hari nak datang ni, hari ni dah berlalu lebih kurang hampir dah 20 hari dah. Dalam masa sedikit lagi Rejab akan meninggalkan kita. ما أسرع دخل وما أسرع خرج. Alangkah cepatnya dia datang dan alangkah cepatnya dia keluar meninggalkan kita. إذن هذه البركة الذي نسأل من الله أن يبارك لنا فيها. اللهم بارك لنا
في رجب أيامه ولياليه وساعاته وشعبان أيامه ولياليه وساعاته حتى نتبلغ رمضان قولوا آمين. Amin. Tuan-tuan, inilah yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila doa dipanjatkan, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab kami, ialah siangnya, malamnya, jam-jam yang berlalu dalam bulan Rajab, masa-masa Rajab, diberkati kita sehingga kita dapat melakukan ibadat padanya. Begitu juga kita mohon keberkatan dalam bulan Syaban yang mendatang ini, diberkati waktu, masa, siang dan malam, boleh diisi dengan ibadat-ibadat dan juga untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Maka ucapkanlah amin. وقبل أن نختم بهذا الكلام آخر كلام أن نكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة في مثل هذه الأيام لرفع ما حل في بلاد العالم من الأوبية والوباء. Tuan-tuan, kita nak tutup ucapan kita pada pagi ini, iaitulah hendaklah kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan zikrullah dan memperbanyakkan sedekah di saat kita berhadapan dengan wabak-wabak yang melanda dunia yang ada pada hari ini. لأنه جاء في الحديث أنه لا يرفع البلاء إلا الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البلاء لا يتخطى الصدقة، ومعنى لا يتخطاها ينزل البلاء تصعد الصدقة فترفع ذلك البلاء الذي نزل من السماء. Tuan-tuan, kerana tidak ada yang boleh mengangkat bala yang menimpa tadi ni melainkan sedekah. Nabi kata innal bala la yatakhatta sedekah. Bala itu tidak dapat melampaui sedekah. Maksudnya ialah bila bala diturunkan kepada satu tempat, maka kita bersedekah. Sedekah tu akan naik dan dia akan tolak bala naik ke atas. Inilah maksud Nabi, bala tidak mampu untuk melangkaui sedekah. Walau biriyalin wahid, walaupun dengan RM1 sahaja, tuan-tuan. وكذلك الأمر الثاني الاستغفار، فإن سيدنا عمر قال لو نزلت صاعقة من السماء ما صابت رجل مستغفر. Tuan-tuan, begitu juga hendaklah kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kalaulah diturunkan bala ke satu tempat, nescaya bala itu tidak akan menimpa kepada rajulun mustaghfir, orang yang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. قال الله في القرآن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار يرفع الله العذاب والبلاء. Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan yang maksudnya, mana mungkin Allah Ta'ala mengazab mereka sedangkan engkau berada di sisi mereka wahai Muhammad, dan mana mungkin Allah Ta'ala akan mengazab mereka sedangkan mereka beristighfar mohon keampunan pada Allah Ta'ala. Maka istighfar itu mengangkat dan menolak bala yang menimpa pada satu tempat. ومما علمونا به العلماء قالوا هذه الأيام يكثر من قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 70 مرة في الصباح أو في المساء يرفع الله بها البلاء. Tuan-tuan, di antara yang diajarkan oleh ulama-ulama kepada kita dalam menghadapi balak dan wabak ni ialah kita mengucapkan wabil haqqi anzal wabil haqqi nazala. Dibaca 70 kali di waktu pagi ataupun di waktu petang dalam sehari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengangkat bala dengan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi ini. وكذلك من الأدعية للوباء هذا ورفعه نكثر من استغفار أستغفر الله لما يعلم الله أستغفر الله كما يحبه الله. Betul juga, tuan-tuan. 70 marrah. Kita membaca doa seperti mana yang diajak, yang kita warisi daripada guru ke guru kita, iaitu kita baca istighfar 70 kali. Astaghfirullah lima ya'lamullah, astaghfirullah lima yuhibbuhullah. 70 kali. الذي يدعى به لرفع البلاء والوباء والمرض في مثل هذه الأيام يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء في كل يوم صباحا ومساء 3 مرات. Begitu juga, tuan-tuan, kita baca doa untuk menolak bala, iaitu kita baca ya kafi ikfinal bala, wahai Tuhan yang memelihara, yang mencukupkan kita, ya Allah jauhilah kami, peliharalah kami daripada bala qabla nuzuli minas sama', sebelum dia turun daripada langit. Dibaca 3 kali dalam sehari, pagi dan petangnya. Aidan mimma awsa bihi ulama sabahan wa masa 3 يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه
Iltuf bina ya alim ya khabir. Begitu juga tuan-tuan, antara doa yang diajar oleh ulama kita baca 3 kali pagi dan petangnya ialah ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ya latifu Iltuf bina ya ultuf bina ya latifu ya khabir. Wahai Tuhan yang maha lembut dengan hambanya, wahai Tuhan yang maha mengetahui dengan hambanya, wahai Tuhan yang juga maha mengetahui dengan hambanya, ya Allah, maksudnya jauhilah kami daripada segala benda yang tidak diingini, wahai Tuhan yang ya latif ya khabir. نحافظ على هذه الأدعية ولو 3 مرات صباحا ومساء يرفع الله البلاء عنا وعن أولادنا وبناتنا وجيراننا وأصحابنا. Tuan-tuan, peliharalah, istiqamahlah baca doa-doa yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala memelihara kita, keluarga kita, anak-anak kita, jiran-jiran kita dan masyarakat kita daripada bala yang sedang berlaku pada hari ini. As'alullah lana wa lakum at-tawfiq wal hidayah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Anta kama athnayta ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu fi kulli lahzatin abada 'adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arshika wa midada kalimatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات معنا في هذا اليوم المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات واحفظهم يا رب العالمين من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل مصيبة ومن كل مكروه، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونسألك اللهم ألا يغتالوا من تحتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع ما حل ببلاد المسلمين وما حل بأهل الأرض من هذه الأوباء ومن هذه الفيروزات ومن هذه الآلام والأمراض يا رب العالمين. اللهم ارفعها عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم ارفعها عن أولادنا وعن بناتنا وعن زوجاتنا وعن ذرياتنا وعن قراباتنا وعن أصحابنا وعن طلابنا وعن أحبابنا وعن أصدقائنا وعن الحاضرين ومن حملت شفقة قلوبنا وعن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اكفنا البلاء والوباء والأسواء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا من تقلب الليل والنهار يا كريم يا رحمن يا منان. اللهم احفظنا واحرسنا وثبتنا على كلمة الحق والهدى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصل اللهم وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Demikian tadi tuan-tuan ceramah yang disampaikan oleh Syekh. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan beramal dengannya. Mudah-mudahan hidup kita dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengamalkan dengan doa-doa, zikir-zikir yang diajar tadi, yang diambil daripada wirid zikir-zikir ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi dan juga peninggalan salafus salih. Mudah-mudahan Allah Taala akan memelihara kita semua, anak-anak keluarga kita,
kita dan juga jiran-jiran kita dan juga negara kita ini daripada wabak yang sedang melanda ini. Tuan-tuan, kat tu dulu yang saya mampu untuk terjemahkan. Jadi kalau siapa-siapa yang nak doa-doa tadi ni, kalau terlepas dan sebagainya, nanti boleh rujuk balik dalam video ini, minta kepada saudara Amin link dia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dapat kita manfaat daripada apa yang disampaikan. Tuan-tuan, kekurangan dalam terjemahan dan sebagainya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل يوجد سؤال عند أحد ولا استفسار؟ Ada soalan dah? Kalau nak soalan ke, nak tanya masalah dan sebagainya. Okey. Faham semua. Okey, baik. Baik, tuan.